Putrajaya telah menjadi pusat pentadbiran kerajaan persekutuan yang baru yang selama ini terletak di Kuala Lumpur yang sangat sesak dan pesat pada ketika itu. Ini juga merupakan satu faktor perpindahannya untuk mengurangkan kesibukan di Kuala Lumpur. Pembangunannya juga sejajar dengan polisi kerajaan untuk menyediakan pembangunan yang lebih seimbang dan efisien daripada sebelumnya. Kewujudan Putrajaya mencatatkan sejarah baru buat Malaysia dalam pembinaan bandaraya yang sangat moden tapi masih mengekalkan ciri-ciri dan budaya tempatan. Selain itu, Putrajaya merupakan bandar contoh yang disertai taman yang lengkap dengan jaringan informasi berdasarkan teknologi multimedia yang serba canggih. Ia juga berdekatan dengan Kuala Lumpur dan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Sangat memudahkan bagi mereka yang mencari tempat yang ideal merangkumi tempat pekerjaan, penempatan, bersukan dan juga pelbagai aktiviti rekreasi. Putrajaya menjanjikan kehidupan yang selesa dan berkualiti kepada penduduknya. Kerja pembinaan bermula pada bulan Ogos 1995 dan telah dinaik taraf serta diiktiraf sebagai projek real estate terbesar di Malaysia, malah di Asia Tenggara. Projek ini telah dijangka selesai pada tahun 2010. Pekerja-pekerja kontrak telah bertungkus lumus untuk menyiapkan fasa pertama Putrajaya yang dijangka siap pada bulan Jun 1999. Proses pembinaan Putrajaya dilaksanakan oleh tenaga kerja rakyat Malaysia sendiri. Begitu juga dengan bahan-bahan yang digunakannya. Hanya 10% sahaja diimport dari luar negara. Dalam tempoh 15 tahun, bandaraya ini telah siap sepenuhnya. Kini, Putrajaya menjadi antara tempat yang bersejarah bagi Malaysia. Ini kerana Putrajaya merupakan lokasi yang sangat menarik dan mempunyai pelbagai kemudahan seperti pusat sukan dan rekreasi, pendidikan, pusat membeli belah, lebuh raya, pengangkutan, pelancongan serta pejabat-pejabat kerajaan yang selama ini berpusat di Kuala Lumpur. Malaysia harus berbangga dengan mempunyai lokasi seperti Putrajaya yang merupakan bandar moden dan maju seiring dengan negara luar. Putrajaya yang mempunyai keluasan 4,931 hektar terletak dalam lingkungan Koridor Raya Multimedia MSC yang strategik. Ia terletak di lokasi 25 km ke selatan Kuala Lumpur dan 20 km ke utara lapangan terbang antarabangsa KLIA. Putrajaya dibangunkan berasaskan tema bandar dalam taman. Sejumlah 38% dari jumlah kawasan Putrajaya telah dibangunkan untuk kegunaan taman, tasik dan wetland. Manakala selebihnya meliputi kawasan untuk kegunaan pejabat. Tasik buatan berkeluasan 600 hektar yang merentangi bahagian tengah bandar ini merupakan ciri-ciri landskap yang utama dan berperanan untuk mengimbangi keadaan cuaca di Putrajaya. Pada masa kini, aktiviti seperti menaiki bot, berkayak, krus tasik dan memancing dibenarkan dalam kawasan tasik. Putrajaya juga dikenali sebagai bandar bestari. Ia dibangunkan sebagai sebuah bandar pintar yang selaras dengan inisiatif E-Kerajaan. Kemudahan-kemudahan yang dilengkapi dengan teknologi multimedia akan membolehkan perhubungan dan interaksi antara pejabat-pejabat kerajaan, antara kerajaan dengan peniaga, penduduk tempatan dan pihak awam.
Alhamdulillah kita telah sampai di Masjid Putra. Kita dapat lihat Masjid Putra di belakang saya. Masjid Putra ini boleh memuatkan 15,000 jemaah. Masjid ini mempunyai 12 tiang dan memiliki satu menara yang tinggi di rantau ini yang boleh yang mempunyai 5 tingkat, iaitu mewakili 5 rukun Islam. Kita dapat lihat jom ini merujuk kepada pelawat di mana masjid ini merupakan pusat tumpuan pelawat sebagai keagungan negara agama Islam sebagai agama negara Malaysia. Kita pada waktu-waktu untuk lawatan. Masjid ini juga ada menyediakan beberapa program seperti program korban. Kita boleh lihat di sana di banner menunjukkan majlis korban yang akan dibuat di masjid ini. Kita dapat lihat di belakang saya adalah kubah Masjid Putra, di mana ia sinonim dengan Masjid Syekh Omar di Baghdad. Kemudian menara ini adalah 116 meter. Selain itu kita lihat di kawasan lapang ini di mana majlis-majlis ilmu seperti pengajaran bahasa Arab dan pengajian-pengajian berkaitan dengan agama Islam dibuat di sini. Okey, kita dah tahu berkenaan dengan kubah tu. Kita lihat pula struktur binaannya di dalam pula. Mari kita ke dalam. Ini merupakan pusat pelancongan. Kita dapat lihat di sini dua orang pelancong asing dengan pakaian jubah yang disediakan oleh pihak masjid. Hi there. What is your name? Okay, thank you. Okay, itulah dia pakaian. Okey, kita akan lihat struktur binaannya di bahagian dalam. Okey, kita dapat lihat kita akan masuk ke dalam masjid. Di sini kita dapat lihat ada kawasan yang berpalang ini adalah kawasan bagi pengunjung-pengunjung asing yang hendak melihat masjid ini. Kawasan ini dihaskan untuk mereka supaya mereka dapat lihat hanya hingga ke border di sana saja. Okey, kita masuk ke dalam, kita lihat struktur kubah dari bahagian dalam. Okey, jom kita ke dalam. Okey, kita telah berada di dalam dan kita dapat lihat struktur binaan ini yang melambangkan keagungan agama Islam sebagai agama rasmi negara Malaysia. Tulisan-tulisan khas yang terukir di batu-batu dan ketinggian kubah dari bawah ke atas seperti yang saya telah katakan tadi setinggi 116 meter. Apabila kita sembahyang di masjid ini, kita akan pintu di sebelah kanan sana. Kita dapat lihat pintu di sebelah kanan sana, apabila dibuka kita akan rasa pengudarannya amat baik sekali. Di situ kita dapat lihat mimbar masjid di mana akan digunakan pada sembahyang Jumaat untuk jemaah-jemaah di Putrajaya. Okey, kita okey, di sini adalah dewan untuk mengambil wuduk bagi para jemaah yang datang menunaikan solat di sini. Dapat dilihat di sebelah kiri saya. Di sana terdapat dewan untuk mengambil wuduk dan tandas juga ada di sebelah kanan bagi memudahkan para jemaah yang akan menunaikan solat di masjid. Sekarang kita berada di kompleks Jabatan Perdana Menteri. Di belakang saya ini merupakan Perdana Putra, terletaknya pejabat Perdana Menteri kita. Dan untuk makluman hadirin sekalian, di sini merupakan bukit utama dan menjadi ikon kepada Putrajaya. Dan seni bina Putra Perdana ini meliputi seni bina Melayu, Eropah dan juga Islam. Dan uniknya Perdana Putra ini merupakan sebuah bangunan di mana kita boleh lihat di sana kubahnya berwarna hijau
dan bangunannya berkisar seakan-akan tanah liat. Okey, dan ini juga menjadi lambang kebanggaan kepada seluruh warga Putrajaya. So kita lihat, itulah bangunan tersegam megah Perdana Putra Pejabat Perdana Menteri. Okay, sekarang kita berada di Dataran Putra. Okay, di sinilah tempat orang ramai berkumpul mungkin selepas menunaikan solat dan mereka melawat di sekitar Dataran Putra. Untuk makluman juga, pada waktu malam di sekitar Dataran Putra cukup meriah dengan suasana kanak-kanak bermain. Kita boleh lihat di sana ada orang menyewa basikal, orang menjual barang-barang kanak-kanak dan banyak lagi aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan di sekitar Dataran Putra ni. Okey, di sini juga orang ramai boleh bermain rollerblade. Kita boleh lihat pada waktu malam. Dan juga kita boleh lihatlah suasana ramai pengunjung-pengunjung datang untuk mengambil gambar suasana di sekitar Dataran Putra yang boleh melihat suasana masjid Putra Perdana dan juga kompleks-kompleks kerajaan. Kita dah cerita pasal Masjid Putra, kita dah cerita pasal Perdana Putra, kita dah cerita pasal dataran dekat depan Masjid Putra. So sekarang ni saya nak cerita sikit tarikan di Putrajaya ni. Salah satu tarikannya adalah krus Tasik. Maknanya orang akan dibawa berlayar ke Tasik. Siapa yang pelancong-pelancong yang datang akan dibawa berlayar ke Tasik dengan naiki krus tu. Harganya pun tak mahal. So dia akan bawa pusing-pusing Tasik sekeliling Putrajaya lah. Kalau kita tengok di sini, selain daripada tu, kat sini juga menarik tumpuan pelancong. Selain daripada Masjid Besi, Perdana Putra dan lain-lain, daripada segi daripada kita tengok tadi, daripada sudut seni banner dan lain-lain. So kita tengok kat sini juga menjadi tumpuan juru gambar, fotografer. So semua, kalau kita tengok yang datang tu banyak bawa kamera dan akan minta tolong kita untuk tangkap gambar sama-sama dengan diorang. So tengok. Okey, sekarang setelah kita ke Masjid Putra, kita akan lihat pejabat-pejabat yang terdekat dengan masjid yang berada di Presin 2 ini, iaitu salah satunya pejabat kehakiman, melambangkan kedaulatan negara kita. Jom kita pergi. Alhamdulillah, kita telah sampai di Istana Kehakiman. Di belakang saya dapat lihat struktur binaannya, di mana ia mempunyai ciri-ciri keislaman. Kita dapat lihat di sini merupakan Istana Kehakiman sebagai lambang Raja Berperlembagaan. Undang-undang merupakan salah satu pentingnya dalam menjaga keamanan negara Malaysia. Fizullah, Presin 2, Putrajaya. Bersetentang dengan Istana Kehakiman, kita boleh lihat di sana terdapatnya Perbadanan Putrajaya. Perbadanan Putrajaya merupakan satu pejabat yang mengawal keseluruhan kawasan Putrajaya. Di sana juga terletaknya banyak perkhidmatan seperti MAS, ASP, bank-bank seperti Maybank, Pejabat Pos dan sebagainya. Untuk makluman juga,
Perbadanan Putrajaya juga merupakan satu perkhidmatan perkhidmatan kepada seluruh rakyat Putrajaya, di mana mereka juga mengawal dari segi sediaan dewan, pejabat-pejabat kerajaan untuk disewa dan sebagainya. So kita boleh lihat Zoom di sana. Kita dapat dilihat setelah kita berpusing di sekitar Putrajaya, Masjid Putra, kini kita di Masjid Tengku Izzat. Biasanya dikenali dengan Masjid. Kita dapat lihat struktur binaannya tiada dinding, semuanya dibina dengan besi. Dapat didengar waktu maghrib akan kunjung. Jadi kita berhenti seketika untuk melakukan solat maghrib. Sekarang saya berada di jetty, di mana tempat untuk pelancong-pelancong untuk naik krus yang telah saya ceritakan tadi. So di sinilah tempat di mana pelancong tu akan naik dan di mana krus tu akan datang, berakhir destinasinya di sini dan bermula pun di sini. Ini kawasan yang begitu cantik dengan tasik dan ikan yang banyak. Kadang-kadang pihak perbadanan ada menganjurkan pertandingan memancing untuk menarik pelancong-pelancong dan pemuda-pemudi untuk melakukan aktiviti-aktiviti air, sukan air di sini. Berdiri bangunan putih itu adalah bangunan daripada Perbadanan Putrajaya dan dikelilingi oleh tasik, dan belakang sana ada Masjid Mizan yang telah diceritakan oleh saudara saya Hafizullah tadi. Sekian itu saja Zaimi Putrajaya. Okey, sekarang kita berada di pusat pelawat Taman Botani. So ini adalah waktu operasi Taman Botani Putrajaya. Taman beroperasi daripada 7 pagi sehingga 7 malam setiap hari termasuk cuti umum. Dan di sini juga terdapat perkhidmatan taman, iaitu antara waktu 9 pagi hingga 1 tengah hari dan juga 2 petang sehingga 6 petang. Okay, kita akan masuk dalam dan tengok apa yang cantik ni tentang Taman Botani ni. Dalam mereka bentuk Taman Botani ini, pendekatan dinamik digunakan termasuk mengekalkan keadaan topografi asal agar keindahannya dapat disesuaikan dengan tasik Putrajaya. Ciri-ciri istimewa taman ini dapat dilihat dengan terbinanya titian kanopi, taman suria, terowong bunga kertas dan juga astaka Morocco. Selain ciri-ciri istimewa dan inovatif tersebut, pelawat juga boleh berehat sebentar di kawasan teduhan sambil menikmati suasana yang nyaman. Taman Botani Putrajaya turut menyajikan kekayaan alam semula jadi dengan tumbuh-tumbuhan tropika untuk anda lihat dan hayati. Wetland Putrajaya memainkan peranan penting untuk memastikan kualiti air tasik adalah sesuai untuk digunakan oleh manusia untuk pelbagai kegiatan rekreasi. Jika wetland semula jadi dianggap buah pinggan planet dengan 1001 macam kebaikan, maka wetland Putrajaya juga memainkan peranan dan menyumbang faedah yang sama.
Wetland buatan manusia terbesar di Malaysia ini terdiri daripada taman wetland seluas 138 hektar dan kawasan wetland seluas 197 hektar. Di sini, inspirasi alam ciptaan Tuhan diterjemahkan menjadi hamparan hazanah semula jadi yang dihiasi dengan pelbagai flora dan fauna. Waktu operasi Taman Wetland Putrajaya adalah bermula 9 pagi hingga 6 petang, Isnin hingga Jumaat. Manakala bagi Sabtu, Ahad dan cuti umum pula adalah bermula dari 9 pagi hingga 6 petang. Hayati keunikan ekosistem yang menjadi nadi kepada kehijauan alam semula jadi di wetland pertama seumpamanya di Malaysia. Belajar tentang fungsi wetland menapis, mendapat nutrien dan bahan cemar secara semula jadi sebelum air Sungai Chuao, Sungai Bisa dan 3 anak sungai lain mengalir masuk ke Tasik Putrajaya. Di sini anda dapat melihat sendiri bagaimana pelbagai spesies tumbuhan rawang seperti rumput kecut, rumput gedabong, rumput mensiang, rumput sadang dan sebagainya memainkan peranan sebagai elemen penting dalam menjayakan peranan wetland di Putrajaya. Berada di Hotel Pullman Putrajaya adalah merupakan first premier hotel atau dipanggil icon hotel dalam Malaysia. Pullman ni dia bertaraf 5 bintang. Kebanyakan sebenarnya kalau ada convention yang melibatkan menteri-menteri besar daripada luar negara yang datang ke Malaysia, kebanyakannya memang akan tinggal dekat Pullman Hotel ni. Pullman Hotel ni juga adalah merupakan satu ikon dekat Putrajaya di mana dia menghadap Tasik atau dipanggil Pullman Lakeside di mana banyak aktiviti sukan pemotoran air diadakan. Sekarang saya berada di stadium bola dikenali dengan Stadium Pancarona Presiden 18. Ya. Seorang pengawal keselamatan yang telah ditugaskan untuk menjaga Presiden 18 Pancarona inilah. Okey, assalamualaikum Pakcik. Okey. Siapa nama Pakcik je? Abdul Aziz Man. Okey. Pakcik, boleh tak Pakcik cerita sedikit tentang mini stadium ni? Stadium ni memang dia buat sewa lah. Kalau katakan untuk orang luar tempat di sini, di manakah tempat mereka nak buat pertempahan lah? Sebelah pintu. Sebelah sini lah. Okey, jumpa dengan waktu bila tu? Waktu office hour ke ataupun selepas office hour? Selepas rehat lah pukul 3 dia ada. Setiap hari ke? Setiap hari. Setiap hari sampai pukul 3 petang. Asal dia mula kerja sini petang sampai malam. Berada di Monumen Alah Baru, itu dipanggil Millennium Monument. Okey. Diberitahu Monumen Putrajaya ini adalah seakan-akan monumen di Washington DC, yang mana yang monumen kita sekarang ni adalah dibuat daripada besi solid metal structure punya, setinggi 68 meter tingginya, dan dia berada di terletak di Presiden 2.
Putrajaya Convention Center atau lebih dikenal sebagai PICC. Di sini adalah tempat di mana banyak majlis-majlis yang diadakan oleh jabatan kerajaan dan swasta. Untuk pengetahuan, banyak nama-nama yang dikenali di dunia pernah datang ke sini seperti Bill Gates dan Steve Jobs. Mereka pernah datang ke sini untuk bermesyuarat dan mengikuti convention yang pernah diadakan di sini.